perasaan marah kamu. Okay? Jadi Uncle harap benda ni kita take note betul-betul supaya yalah, banyak sangat kes perceraian yang kadang-kadang Uncle handle kes ni, kadang-kadang benda yang tidak sepatutnya bercerai dengan alasan tersebut. Jadi kematangan dalam rumah tangga ni perlu. Sebab banyak kes bercerai disebabkan majoriti yang Uncle dapat adalah berpunca daripada nafkah. Nafkah isteri. Itulah yang orang cakap 90% lah Uncle cakap selama Uncle handle kes. Semua alasan nafkah. So Uncle nasihatkan diri Uncle dan semua suami-suami, titik beratkan mengenai isu nafkah isteri supaya kes ini tidaklah berbangkit apabila adanya pergaduhan. Kadang-kadang bergaduh tu pasal benda lain, tapi bercerai alasannya fasah, alasannya nafkah. Inilah yang banyak para isteri ataupun wanita-wanita bila membuat tuntutan cerai, kebanyakannya semua bagi alasan mengenai nafkah yang tidak diberikan. Okey, masalah selalu bukan Uncle rasa tidak dibagi nafkah, tapi kebanyakannya suami gagal membuktikan pemberian nafkah semasa perbicaraan di mahkamah syariah. Kebanyakan sebab Uncle percaya isteri ni tiada lagi yang kebuluran tidak makan semasa dalam perkahwinan. Okey, kebanyakannya tidak pernah lagi Uncle dengar bininya ni tak makan sampai 3 hari lah. So benda-benda beginilah suami-suami harus ingat, kita ni kena menghormati isteri dengan memberikan nafkah. Paling senang cerita macam gaji lah kan. Jadi isu yang selalu timbul adalah nilai nafkah yang diberikan suami ni kadang-kadang rendah, kadang-kadang macam tidak sesuai dengan isteri. Selalu Uncle dengar bila ditanya berapa kita kena bagi nafkah, 200, 300 kan. Sedangkan gaji suami ini kebanyakannya yang 2000 ke atas, tapi isteri masih lagi dapat nafkah 100, 200. Uncle serulah supaya kita menaikkanlah standard nafkah ni kepada satu nilai yang orang cakap janganlah kurang daripada gaji seorang pembantu rumah. Uncle tidak mau pun kasih fix berapa-berapa nafkah, sebab ini tidak sesuai lah, sebab dia mengikut kadar kemampuan. Tapi isu kadar kemampuan ni lah kadang-kadang para suami ambil kesempatan, menyebabkan seorang suami itu kadang-kadang dia ni jadi malas. Bila lagi yang isteri ni gajinya lagi besar, jawatannya lebih tinggi. Ini juga isu yang selalu timbul. Jadi kalaulah kita faham konsep wajibnya memberi nafkah kepada isteri, Uncle merasakan kadar perceraian di Malaysia insya-Allah dapat dikurangkan. Dan isu nafkah ni juga apabila tidak ditekankan dengan baik, Uncle nampak selalu pengalaman Uncle, laki ni pula buat hal sebab jarang bagi duit, sebab si bini ni pun malas mau peduli, sebab bagi dia isu nafkah ni tidaklah menjadi satu benda yang orang cakap kronik. Selagi mana husband dia baik, jaga dia, walaupun dah kena bagi nafkah, dia setakat beli barang dapur je pun. Kebanyakan bini-bini di Malaysia ni tak kisah. Tahu bila bini-bini ni berkira, bila ada isu lakinya ada orang ketiga, waktu tu kena ungkit habis. Sekian tidak bayar nafkah. So Uncle
Uncle nasihatkan kepada isteri-isteri, jangan biasakan suami tidak memberikan nafkah. Push dorang supaya dorang bertanggungjawab. Jadi dorang tahu gaji yang dorang dapat tu lah banyak mana kalau betul-betul mengikut hukum. Sebab sudah bayar nafkah isteri, sudah bayar nafkah anak. Ini kadang-kadang Uncle biasa dengar, bila kena bagi duit, disitulah nafkah anak, disitulah nafkah isteri, disitulah bil-bil utility, disitulah untuk rumah, disitulah untuk kereta. Bila dibayar habis, kadang-kadang untuk bini belanja pun tidak ada. Terpaksa lagi bini kadang-kadang top up untuk beli beras. So, perkara ni unfair lah, kan? Jadi, kamu kena dari awal lah ubah cara tersebut supaya benda ni tidak melarat sampai boleh menyebabkan isu perceraian. Okay? So, Uncle nampak ada soalan sudah nih. Kita try jawab soalan dulu. Okay. Uncle, isteri sudah lama tidak mau berhubung intim atas sebab sudah tidak selesa. Apakah penyelesaiannya? Okay, Nia 86. Bagi isteri yang enggan berkelamin dengan suami tanpa sebab atau alasan yang munasabah, contohnya alasan munasabah ni faktor kesehatan lah, kan yang kita sudah pasti. So, seorang suami itu boleh memfailkan ke mahkamah dalam tuntutan isteri kembali taat. Okay? Kamu boleh buat tuntutan isteri kembali taat, isteri enggan untuk berkelamin dengan suami. Okay? Kita ada Mala. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum Uncle. Rasa-rasa berapa lama boleh selesai kalau cerai jarak jauh ni? Cerai apa yang jarak jauh? Mau beritahu lu cerai apa? Okay. Okay. Ada satu pertanyaan lagi Uncle. Contoh kalau berkahwin di Sabah and buat tuntutan cerai di Mahkamah Syariah KL, bolehkah macam tu? Boleh. Sekiranya kamu tinggal di KL, memang boleh, tidak masalah. Sebab kita dibenarkan di Malaysia ni untuk memfailkan kes syariah di mana kita tinggal ataupun bermasautin, atau di mana kita dilahirkan atau bermukim. Okay? So kita ada Syazinah. Oh, Syazrina. Waalaikumsalam. Okay? Bekas suami tak bagi nafkah, makan, pakai, tempat tinggal sedangkan gaji 4K ke atas. Buat tuntutan di mahkamah mengenai nafkah. Sudah buat tuntutan nafkah, rasa-rasanya kamu mudarat berlakikan suami kamu, barulah buat tuntutan cerai. Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam mana nak buat tuntutan hutang tertunggak, tuntut di mahkamah syariah. Dia begini, tuntutan tertunggak ni, kamu perlu ada basic nafkah isteri dulu. Kalau kamu mau buat tertunggak isteri lah. Okay? Setakat ni hutang tertunggak nafkah isteri kita boleh tuntut bila kamu ada basic dalam tuntutan nafkah. Contohlah kan, mahkamah telah menetapkan nafkah seorang isteri itu contohnya RM1,000. So tunggakan tu berapa lama? Kalau kamu cakap setahun 12 bulan lah. So that's mean tunggakan tu 12,000 lah. Kalau kamu cakap 2 tahun 24,000 lah. Okey, faham ah? Macam itu. Alright, seterusnya apa? Mana? Kalau suami pula dah lama tak bagi nafkah batin, macam mana pula ya Uncle? Okey, dia punya isu senang ya. Kamu mau bercerai kah atau kamu mau laki kamu balik bagi nafkah batin? Kalau mau balik bagi nafkah batin, kamu boleh buat satu tuntutan suami kembali semula. Okey? Benda ni memang jarang berlaku, tapi boleh dibuat tuntutan. Apakah saya BS menuntut mantan yang tak biayai anaknya? Di Malaysia kan ya? Kalau di Indonesia Uncle kurang pasti. Kalau di Malaysia boleh di dalam tuntutan nafkah anak dan tunggakan nafkah anak. Maksud saya tadi nafkah anak. Okey. Boleh buat tuntutan nafkah tersebut walaupun tertunggak.
Saya nak tanya, kalau urusan ke mahkamah dalam berapa bulannya bergantung kepada mahkamah. Kalau mahkamah KK mungkin lain dia punya tempoh masa. Mahkamah Kota Blut, Papar lain. Dia mengikut berapa ramai mahkamah tu punya klien. Noraisha, Assalamualaikum, nak tanya macam mana cara nak tuntut nafkah muta'ah. Boleh buat tuntutan di mahkamah dengan syarat kamu ni tidak bercerai atas cerai fasah alasan suami tu miskin. Kalau tiada alasan suami miskin tu boleh tuntut muta'ah. Okey. Cara dia buat tuntutan sama saja macam tuntutan lain, menuntut nilai muta'ah sekian-sekian hari bulan. Sekian-sekian hari bulan. Sekian-sekian jumlah, okey? Uncle, kalau suami tu dalam penjara kan ya. Penjara 12 tahun sudah hendak bersama, macam mana mau tuntut cerai? Kamu boleh buat tuntutan cerai fasah. Sebab dalam alasan fasah, mana-mana suami yang dipenjarakan melebihi 3 tahun, kamu boleh buat tuntutan cerai fasah. Okey? Faham Puan Syazrinah Ren? Kalau nikah tak berdaftar, kena pergi mahkamah, kena bayar denda on the spot ke? Berapa denda tu? Tidak. Kamu tidak akan dikenakan bayaran denda on the spot. Kamu akan didakwa oleh pendakwa syariah setelah kamu mendapat pengesahan nikah kamu. Mungkin ambil masalah 6 bulan ke atas. Kadang-kadang setahun pun ada. Okey. Alright. Nak tanya, kes sudah buka di mahkamah. Macam mana supaya lelaki itu tidak tinggal sebumbung ya, Uncle? Ada surat ke? Tidak tinggal sebumbung. Kita tengoklah. Kalau sudah habis edah, kamu boleh buatlah mohon pada mahkamah supaya tinggal berasingan lah. Kalau ada isu rumah tu pula rumah hartas pencerian, kamu kena buat tuntutan hartas pencerian untuk isu rumah tersebut. Setiap tuntutan dikenakan bayaran. Contoh kes tuntutan nafkah anak, muta'ah dan lain-lain. Berapa bayaran dia? Itu kena rujuk mahkamah setiap kali daftar kes. Okey. So untuk Sabah ni mungkin bermula pada bulan Februari. Oh ya, Uncle lupa. Untuk orang Sabah, bermula 10 hari bulan, kes-kes mahkamah Kota Kinabalu ditangguhkan sehingga 31 hari bulan. So kita akan mula balik pada awal Februari. Okey. So, siapa yang next week mau pergi mahkamah tu, bagus fikir-fikirkan. Tangguhkan dahulu sehingga 1 Februari. So, boleh cek Uncle punya WhatsApp status. Uncle ada simpan makluman notis mahkamah mengenai penutupan mahkamah buat sementara waktu untuk mahkamah Kota Kinabalu sahaja. Okey? Uncle, kalau suami... Okey, itu Uncle sudah jawab. Halisa Bahar. Assalamualaikum Uncle. Mau tanya, kalau suami seorang penagih tak beri nafkah, tidak jujur dalam apabila seorang isteri menuntut cerai fasah, hak penjagaan anak macam mana? Anak seorang perempuan 3 tahun dan seorang 4 bulan. Okey. Adakah suami akan dapat hak penjagaan anak? Pom lah. Tidak. Sudahlah terlibat dadah. Kalau dia tidak terlibat dadah pun, keutamaan hak penjagaan anak memang sama si ibu. So don't worry ya kepada ibu-ibu. Dalam hak penjagaan anak, di dalam undang-undang section 82, kamu boleh cek dalam e-syariah, keutamaan hak penjagaan anak memang kepada ibu. Terutama anak yang lelaki berumur 7 tahun ke bawah, anak perempuan yang berumur 9 tahun ke bawah. Confirm sama si mama. Okey, Puan Halisa, jangan risau pasal hak penjagaan anak.
Okey, kita ada salam uncle. Bolehkah buat report suami bawa lari anak? Dia kata tak nak bagi nafkah anak kalau anak kat saya. Boleh. Kalau kamu sudah bercerai lah, okey? Dan kamu sudah ada perintah hadanah. Sebab kalau kamu tiada perintah hadanah, hak anak adalah bersama. Ingat, walaupun sudah bercerai, orang yang belum bercerai, kamu tidak ada hak mau lapor polis cakap anak kamu diculik oleh suami kah atau isteri kah. Tiada. Tiada istilah culik. Bapa culik anak tu tiada istilah dia. Kecuali kamu sudah dapat hak jagaan anak dan pihak yang tidak dapat hak jagaan anak tu bawa lari. Itu boleh. Okey? Maaf, saya tidak dengar tuan pasal tindakan apa saya perlu. Apa soalan dia? Uncle pun lupa. Apa tindakan perlu? Salam tuan. Apa tadi soalanmu? Apa soalan dia tadi ya? Cek dulu atau cek. Okey, enggak apa. Apa tu ha? Apa soalan dia? Pihak laki nak kahwin lain, tapi ex-wife ugut tak dapat jaga anak. Boleh tuan bincangkan? Apa? Pihak lelaki nak kahwin lain, maksudnya berpoligami. Sudah bercerai lah ni, tapi ex-wife ugut tak dapat jaga anak. Boleh tuan bincangkan? Macam mana mau bincang tu? Siapa yang dapat hak jaga anak? So kena bagi fakta dululah, baru uncle boleh bincangkan. Pihak suami mau kahwin, pihak ex-suami, tapi ex ugut tak dapat jaga anak. Dapatlah, kamu ambil lah anak tu, dia dapat jaga anak, tiada masalah. Kalau bekas isteri tidak mau jaga anak, so si bapa lah jaga anak. Kalau si bapa tidak mau jaga anak, boleh minta mama kamu jaga. Sebab dalam undang-undang, prioriti hak penjagaan anak sama ibu. Selepas ibu adalah ibu kepada ibu, iaitu nenek di sebelah mama. Selepas tu baru suami, baru nenek di sebelah suami. Okey? Kalau ada persetujuan dua pihak nak menjaga anak, hak sepencerian 50%, perlu ke mahkamah. Bagi uncle, semua perlu ke mahkamah. Ada persetujuan, mohon diendoskan persetujuan tersebut. Okey, apakah kesan kalau kamu tidak pergi mahkamah? Dia anytime bila berubah sebab tiada ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian kamu di luar tanpa endorse mahkamah, susah kita mau guna pakai. Okey, sebab isu keluarga orang Islam perlu ada endorsement mahkamah syariah. Contoh lah, uncle bagi contoh Berlaku kematian. So macam mana kalau ada pembuktian terhadap perkara yang kamu sebut tadi, 50% jagaan bersama apa-apa. Okey. So sebaik-baiknya ada endorsement daripada pihak mahkamah. Soalan saya ndak naik ke uncle. Ya, ndak naik Vivi Comel. Cuba kasih naik balik sebelum kita kasih ending kita punya live. Berkenan anak angkat, ex-wife telah bawa lari. Alright. Ex-wife telah bawa lari. Mana? Kami sudah berpisah mau dekat 2 tahun tapi belum mau lafaz cerai sampai sekarang. Apa yang patut saya buat? Buat tuntutan perceraian di mahkamah syariah. Tak payah mau tunggu si suami lafaz cerai. Okey? Soalan saya dah naik. Ya, tak naik. So, soalan seterusnya, macam saya nak berpisah tapi rumah yang saya duduk ni rumah saya beli, tapi suami tidak mau keluar. Okey, kalau sudah bercerai, suami tu kamu boleh buat report polis. Sebab kamu sudah bercerai, mohon polis ikut campur untuk keluarkan suami daripada rumah. Memang boleh. Okey. Berkenan anak angkat, ex-wife telah bawa lari sedangkan di borang 13 saya sebagai bapa jagaan. Okey, sekarang ni begini, anak ni laki ke anak perempuan? Itu dulu uncle mau tanya. Kalau anak perempuan, kamu bapa angkat, ada susah sikit lah. Sebab itu bukan mahram kamu, okey? Kalau anak laki, okey, ada peluang.
Minta cerai kerana mertua tuduh gila duit. Mahkamah terima ke? Tak boleh tahan dengan mertua. Aduh. Kalau itu alasan kamu pakai, memang dah boleh lah. Gunalah alasan lain yang orang cakap lebih lebih sesuai lah. Okey, kalau pasal bab mertua hina kamu ni macam inilah Uncle cakap. Alasan-alasan beginilah yang selalu buang masa pergi mahkamah. Okey. Nak tanya, adakah status mualaf boleh jejaskan status? Yang ini pun selalu kena tanya ni. Status apa tu Mana tadi tu Nak tanya, adakah status mualaf boleh jejaskan status hak penjagaan anak? Tidak. Mualaf tidak, kecuali kamu terlibat dalam pertukaran agama. Contoh kamu mau pergi church, apa semua tu, yang itu boleh menjejaskan. Selagi kamu tidak melanggar hukum syarak dan undang-undang, even kamu mualaf, even kamu pasport, tiada masalah. Okey, memang selalu tu laki-laki ataupun suami-suami ugut, anak dia dapat sebab kau mualaf, anak aku dapat sebab kau bukan warga negara. Sebenarnya itu tidak benar. Okey, so tak payah takut. Lelaki tuan, okey, kalau lelaki kamu boleh fight di mahkamah syariah di dalam kes hadanah, sama juga walaupun anak angkat. Okey tuan, kamu boleh buat tuntutan hadanah di mahkamah syariah. Kalau cerai atas persetujuan bersama, berapa lama proses dia? Suami di Semenanjung, isteri di Sabah. Rasanya sekejap. Kalau uncle pernah bikin, dah sampai 1 bulan. Sebab persetujuan bersama. So kita boleh mohon di mahkamah untuk perceraian secara dalam talian, Google Meet. Okay. Waalaikumsalam. Tolong tuan, tolong reply. Saya sudah reply kan tadi pasal nafkah, apa tu, pasal hak penjagaan anak angkat tu. Kamu boleh buat tuntutan hadanah, nama dia, hak penjagaan anak di mahkamah syariah. Nyatakan bekas isteri sudah bawa lari. Okey. Waalaikumsalam. Siapa ni? Imam. Kalau suami langgar syarat taklik, apakah akan jatuh talak? Jatuh talak bila kamu daftarkan kes tersebut ke mahkamah. Dia tidak akan berlaku secara otomatik. Manalah hakim tahu. So kamu kena daftarkan kes taklik tersebut. Baik-baik, faham. Terima kasih atas perkongsian. Okey, sama. Salam. Hartas pencerian seperti rumah, suami ugut. Mana sudah tadi? Suami, mana sudah tadi? Suami ugut nak jual, isteri boleh buat tuntutan tak? Boleh. Mana-mana rumah yang dimiliki, yang dibeli, yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan, suami dan isteri boleh buat tuntutan harta sepencarian. Untuk isteri dia lagi special. Walaupun dia tiada bagi duit, tiada beli, tiada apa, dia masih ada hak. Maksimum dalam harta sepencarian bagi seorang isteri adalah 1/3. Oh, banyak 30% juga. Salam. Harta pencerian seperti rumah, suami. Okey, Uncle sudah jawab. Tapi dorang cakap sekarang bukan PKP, so ndak boleh buat yang VC punya. Sebenarnya ada yang cakap ndak boleh, tapi kita masih boleh buat permohonan dengan alasan yang munasabah. Contoh seorang di KL, seorang di sini, masih boleh, tidak masalah. Uncle pernah buat juga. Tuan, macam mana masalah saya perlu saya ambil tindakan untuk malam mama tiri ni yang saya mengaibkan saya? Buat laporan polis je lah kalau kamu diaibkan. Okey. Okey, salam. Nak tanya, kalau nak kahwin dua, apa yang perlu tuan? Adakah isteri pertama perlu hadir? Perlu wajib dimaklumkan tentang permohonan poligami tersebut. Okey. Pastikan kamu mampu daripada zahir dan batin. Urus dahulu harta sepencarian, nafkah anak, nafkah isteri, declare dalam tuntutan poligami. Faham? Bukan
sewenang-wenangnya buat permohonan tanpa mendeklarkan nafkah anak, nafkah isteri pertama, bakal isteri kedua. Yang itu harta pencarian isteri pertama kena declare dulu, baru buat permohonan. Terima kasih banyak tuan, sama-sama. Okey, saya dah setengah tahun tidak sama dengan laki saya, nak tuntut cerai. Tapi si laki selalu ugut dia, tak bagi nafkah langsung. Okey, jangan takut diugut, buat tuntutan terus di mahkamah. Okey, alright, kita sudah sampai ke penghujung live. Apa perlu saya buat kalau suami ugut filekan nusyus sekiranya minta untuk tuntut apa-apa? Apa mau takut kena tuntut nusyus? Ingat, dia tuntut nusyus terus mahkamah setuju, kita boleh lawan juga dalam tuntutan nusyus. Kenapa pula mau nusyus tiba-tiba sedangkan isteri ni baik, taat, kan? Apa yang kamu tidak taat sampai mau kena nusyus? Adakah isteri pertama tidak setuju perkahwinan tetap diteruskan atau macam mana? Dalam poligami, tidak setuju isteri itu apa sebab? Kita tengok dulu sebab dia di mahkamah. Kalau sebab dia itu relevan, memudaratkan isteri pertama, kemungkinan permohonan poligami suami itu ditolak. Tapi kalau tidak memudaratkan, contohlah suami bagi nafkah batin cukup, nafkah zahir cukup, so benda tu mungkin kamu punya cakap tidak tu nak kena layan lah. Contoh suaminya sehat, okey lah. Tapi kalau kamu cakap sama hakim, laki saya ni kencing manis, dia punya wang berdiri pun susah, yang itu confirm kena tolak lah oleh mahkamah. Okey, sebab faktor kesehatan. Hakim telah beri hak jagaan anak seorang satu, tapi bekas suami saya buat rayuan, bolehkah dia menang? Dia tengok sebab dalam rayuan dia tu. Kalau ada sebab yang kuat untuk dia menang, mungkin dia boleh menang. Kalau dia punya alasan pun tidak kuat, mungkin dia tidak menang. Boleh nak tanya? Okey, bukan dah boleh tanya, boleh. Tapi uncle sudah cukup masa. So kita akan sambung kita punya sesi live ni besok. Okey, so besok insyaAllah uncle akan live pada 7:30 malam. So boleh join awal sikit lah. Okey, sorry ya, sebab uncle ni kadang-kadang tukar masa. Tu uncle beritahu malam ni lah, besok kita live 7:30 malam. So insyaAllah kita akan jawab semua persoalan. Okey, jumpa lagi. Thank you for join uncle. Jumpa uncle di mana-mana, tegur saja, bagi cakap saya uncle, jadi uncle tahulah tu kamu memang uncle punya follower ataupun viewer. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Line Azam tu bu. Tapi selalu okey kan? Share dulu. Itu di mana tu?